Baik, terima kasih Miza. Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Projek-projek infrastruktur berskala kecil di kawasan Parlimen Santubong untuk tahun ini telah dilaksanakan hampir 100%. Menurut Menteri Sumber Asli dan Alam Sekitar, Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar, ini termasuk hampir kesemua 309 projek perparitan dan saliran bernilai 130 juta ringgit dilaksanakan tanpa sebarang kelewatan. Namun katanya, 4 daripada projek perparitan dan saliran tersebut iaitu di Kampung Buntal, Sematan, Lundu dan Batangkayan hanya akan dilaksanakan secara serentak pada Mac tahun depan kerana masih lagi dalam peringkat rangkaan pelan. Datuk Seri Wan Junaidi yang juga ahli Parlimen Santubong berkata demikian dalam sidang media selepas mendengar taklimat mengenai status projek-projek di bawah kawasan Parlimen Santubong daripada agensi-agensi pelaksana di Kuching. Manakala bagi projek bekalan air pula, terdapat 2 projek yang dijangka siap sepenuhnya sebelum April tahun depan iaitu projek di Kampung Pulau Salak yang bernilai 5.9 juta ringgit dan projek pembinaan loji air di Kampung Datu. Datuk Seri Wan Junaidi turut berpuas hati dengan kerjasama serta pencapaian tersebut oleh agensi-agensi pelaksana termasuk Jabatan Kerja Raya, Jabatan Perparitan dan Saliran selain pejabat daerah dalam memastikan kesejahteraan rakyat terutamanya di luar bandar. Bekalan air bersih merupakan salah satu kemudahan asas yang penting dalam kehidupan terutama di luar bandar. Ahli Parlimen Limbang Hasbi Habibullah berkata, sehubungan itu masyarakat di Mendamit Limbang amat berharap agar projek bekalan air bersih dapat dilaksanakan dalam kadar segera untuk kehidupan yang lebih selesa. Bagi saya ini adalah satu perjuangan yang belum selesai yang saya ingin minta kepada kerajaan, khususnya kerajaan negeri, untuk dapat melaksanakan secepat mungkin pelaksanaan bekalan air menyambung lagi daripada Ukong ke sini. Jelasnya peruntukan awal 5 juta ringgit untuk pelaksanaan projek air bersih dari Ukong ke Mendamit telah ditambah kepada 11 juta ringgit dan merangkumi kawasan Ukong, Mekasing dan Mendamit. Hasbi Habibullah berkata demikian dalam majlis perasmian Bazar Christmas di Pekan Mendamit yang terdiri lebih 20 gerai yang menjual pelbagai barangan, merangkumi makanan, hasil pertanian, pakaian dan kraf tangan. Beliau berharap Bazar Christmas yang julung kali diadakan itu mampu merapatkan lagi hubungan masyarakat pelbagai kaum khasnya di Mendamit. Dalam majlis itu, beliau turut mengumumkan geran berjumlah RM15,000 bagi AJK Bazar Christmas dan AJK Tamu Mendamit menjalankan aktiviti mereka. Bahang sambutan Hari Krismas semakin dirasai apabila orang ramai dilihat telah memulakan perjalanan balik ke kampung halaman masing-masing. Selain pengangkutan air, pengangkutan awam iaitu bas tetap menjadi pilihan bagi kebanyakan warga kota. Tinjauan kru RTM di Terminal Bas Kuching Central mendapati ramai yang mula meninggalkan Bandaraya Kuching untuk balik ke kampung bersempena sambutan Hari Krismas. Menurut pengusaha bas, Chong Zi Sin, tiket telah habis dijual sejak sebulan lalu dan penambahan bas turut dibuat memandangkan permintaan yang tinggi. Kita ini hari ada tambahan 3 buah. 3 buah? Pagi 1 buah, ini malam tambah 2 buah, 3 buah lah. Kuching Sibu Minto Miri. Kita punya jalan. Untuk Christmas tu kami orang pun tiket 2-3 hari memangnya penuh. Kami orang biasanya terima booking awal sebulan. Awal sebulan? Sebulan memang dah full? Memang dah full dah. Ataupun akan setengah-setengah, ya pun depend dengan nak lah. Sementara itu, penumpang bas yang ditemui memberitahu pengangkutan bas menjadi pilihan kerana ia selesa, tambang berpatutan menjimatkan masa selain faktor keselamatan yang menjadi keutamaan. Ya, ada selesa lah. Tambang pun murah. Boleh lah. Memang balik pakai bas lah tiap tahun. Senang sikit lah sebab stesen bas tidak jauh dari rumah. Itulah nak guna perkhidmatan bas kau lah. Suasana balik kampung menjelang Hari Krismas mungkin tidak semeriah seperti perayaan Hari Gawai di Sarawak, namun keadaan ini tetap berlaku memandangkan ini juga musim cuti persekolahan yang membolehkan perantau pulang bertemu keluarga dan sanak saudara di kampung halaman masing-masing.
Satu perjanjian kerjasama bagi menyelaras isu berkaitan perniagaan berkonsepkan food truck dan food cart di Kuching akan dimeterai pertengahan Januari tahun depan. Memorandum persefahaman MOU itu melibatkan 3 pihak iaitu Dewan Bandaraya Kuching Utara di BKU, Majlis Amanah Rakyat MARA dan Persatuan Peniaga dan Penjaja Bergerak Bumiputra Sarawak. Menurut Dato' Bandar di BKU, Dato' Abang Abdul Wahab Abang Julai, MOU itu bagi mengawal selia perniagaan itu agar mematuhi standard dan garis panduan yang diwartakan oleh 3 pihak terbabit. Ini adalah untuk membolehkan kerjasama yang lebih baik, atau lebih teratur, lebih terancang. Bila mana kita boleh kata orang duduk semeja, menentukan bahawa everyone interest is taken into consideration. Dato' Abang Abdul Wahab bercakap dalam sidang media selepas merasmikan taklimat mengenai food truck dan food cart di bangunan Komplek Islam Kuching. Beliau turut menasihati pengusaha perniagaan berkenaan supaya mendapatkan lesen bagi mengelak tindakan undang-undang selain mematuhi piawaian keselamatan dan kebersihan yang telah digariskan oleh pihak di BKU. Terdahulu dalam ucapan perasmiannya, beliau menjelaskan taklimat bertujuan memberi khidmat nasihat, pendedahan serta syarat-syarat mendapatkan lesen untuk menceburi perniagaan tersebut yang semakin mendapat sambutan. Lebih 100 ahli-ahli Persatuan Food Truck dan penjajah sekitar Kuching hadir dalam majlis itu. Jabatan Bomba dan Penyelamat Wilayah Sarawak masih belum mendapat lampu hijau untuk membina Akademi Bomba tetap di Semarahan dan Pangkalan Unit Udara bagi menambah baik perkhidmatan jabatan itu. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Nur Hisham Muhammad berkata, meskipun 2 cadangan tersebut masih belum diluluskan, namun Sarawak mendapat peruntukan untuk membina sebuah balai bomba di Selangau. Sarawak kita mengukakan sebanyak 11 balai bomba untuk dibina dalam third rolling plan ini, dan yang kita luluskan ialah 1. Namun begitu dari segi keutamaan itu sebenarnya saya letak pada 3 balai utamalah, iaitu Balai Selangau, Balai Asajaya dan juga Balai Lubuk. Sama jelasnya, terdapat 7 balai bomba yang masih dalam pembinaan, tidak termasuk Balai Selangau yang dijangka siap dan mula beroperasi pada 2019. Nur Hisham ditemui media selepas menyempurnakan Majlis Penutupan Modul Pengurusan Bencana dan Ketenteraman Awam Perbaka tahun 2016 di Akademi Bomba dan Penyelamat Malaysia wilayah Sarawak di Bau. Seramai 61 pegawai tabir diplomatik mengikuti latihan selama 11 hari tersebut yang mendedah ilmu berkaitan kebombaan termasuk menangani bencana dan kaedah perhubungan baik dalam pentadbiran. Sumbangan pasukan bomba dan penyelamat bukan hanya terhad kepada pemadaman kebakaran dan penyelamatan nyawa dan harta benda, malah diperluas dalam membantu masyarakat setempat termasuk aktiviti gotong royong. Ketua Zon 5 Balai Bomba dan Penyelamat Bintulu, Unjar Anak Lum menjelaskan umum mengetahui tugasan pasukan bomba adalah berbahaya dan berisiko, namun semangat juang dan pengorbanan pasukan itu bagi memastikan kesejahteraan masyarakat sememangnya tidak ternilai. Tambahnya, pasukan bomba juga sentiasa meningkatkan kualiti perkhidmatan seiring dengan kehendak jabatan dalam merakyatkan peranan pasukan itu. Unjar memberitahu demikian dalam majlis makan malam Kelab Sukan dan majlis perpisahan Pegawai Bomba dan Penyelamat Bintulu di Bintulu. Sementara itu, Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Bintulu di Hatta Gobil mengingatkan ahli bomba Bintulu agar terus memberi perkhidmatan dan komitmen yang tinggi kepada masyarakat termasuk program strategi Lautan Biru Kebangsaan NBOS. Majlis tersebut turut meraihkan kenaikan pangkat Pegawai Bomba Bintulu, Penguasa Bomba Kanan 2 Hashim Mosidi yang akan berpindah tugas ke Balai Bomba dan Penyelamat Marudi. Baik, saudara, demikian setakat ini dahulu semangat berita dari Sarawak untuk lintas langsung N5 petang ini, dan untuk berita seterusnya kita bersama Miza di Angkasa Puri. Silakan.